Attention, please. The show starts in 3, 2, 1. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Melalui video ini, kami daripada Kumpulan 7 akan membincangkan mengenai tugasan CTU 554 yang bertajuk Isu-isu Pendidikan dalam Masyarakat Digital dan Penyelesaian menurut Perspektif Etika dari Pelbagai Peradaban. Sebagai pendahuluan, kita akan lihat kepada latar belakang, objektif kajian dan kepentingan kajian. Pertama sekali, latar belakang kajian adalah membincangkan dunia pendidikan yang sangat kompleks dan holistik di atas faktor kemajuan dan perkembangan yang dilakukan sejak dahulu lagi. Dalam konteks kita hari ini, di mana kita sedang berhadapan dengan kemelut endemik COVID-19 telah membawa kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam talian sama ada di peringkat sekolah maupun universiti. Perkara ini dipandang serius kerana ramai pelajar yang kekurangan capaian internet untuk menyertai kelas atas talian dan ada juga yang tiada kemudahan digital yang baik. Selain itu, pelajar digital turut menghadapi cabaran plagiarism yang berhubung kait dengan etika dalam pendidikan yang merupakan satu kriteria yang perlu ada dalam setiap diri individu. Seterusnya, kita lihat kepada objektif dan kepentingan kajian ini dilakukan di mana keseluruhannya kita melihat sejauh mana isu-isu pendidikan di Malaysia memberi kesan kepada masyarakat digital zaman kini. Di samping itu, kajian ini turut membincangkan langkah penyelesaian untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut serta kepentingan etika dalam pendidikan mengikut dua buah tamadun seperti yang telah dikatakan sebentar tadi, iaitu tamadun Melayu dan tamadun Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Firdaus bin Rahim. Jadi dalam bahagian ini saya akan menerangkan berkaitan etika dalam pendidikan. Etika dan pendidikan memiliki pengertian masing-masing yang kemudian jika kita satukan maka akan memiliki sebuah makna yang sepadan. Oleh kerana itu, untuk memahami lebih jelas maka terlebih dahulu akan saya terangkan berkaitan dengan pengertian etika kemudian diikuti dengan dalam konteks pendidikan. Apa itu etika? Dalam bahasa Inggeris, etika berasal daripada perkataan ethne dan ethos dari bahasa Greek yang bermaksud nilai-nilai atau perkara yang berkaitan dengan sikap yang mempengaruhi tingkah laku sekumpulan manusia. Istilah etika juga bermaksud peraturan tingkah laku atau undang-undang seperti kod etika pengurusan, undang-undang dan lain-lain. Etika juga ialah bidang penyelidikan dan falsafah tentang tingkah laku manusia yang menekankan apa yang betul dan apa yang salah. Ini menunjukkan bahawa etika ialah konsep yang menggambarkan cara terbaik untuk bertindak dalam situasi tertentu sebagai tingkah laku yang menunjukkan moralitas. Itu adalah dari segi etika. Dalam konteks pendidikan pula, etika adalah penting dalam menentukan cara guru berinteraksi dengan pelajar, mengajar nilai moral dan memastikan bahawa persekitaran pembelajaran memberikan landasan moral yang kukuh untuk pertumbuhan dan perkembangan pelajar. Baiklah, kemudian saya akan menerangkan tentang contoh etika dalam pendidikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan integriti, iaitu integriti akademik dalam semua aspek, termasuk menghalang plagiat, kecurangan dan perilaku tidak jujur dalam tugasan maupun peperiksaan. Yang kedua, pengajaran nilai moral, iaitu diberikan perhatian kepada nilai-nilai yang membentuk karakter pelajar seperti kejujuran, kerjasama, rasa hormat dan juga tanggungjawab. Yang ketiga, etika profesional pendidik menegaskan bahawa perilaku profesional adalah penting untuk menghormati pelajar, bekerjasama dengan orang tua dan menjaga kepercayaan mereka. Yang keempat adalah hormat menghormati. Para pendidik dan pelajar perlu saling menghormati antara satu sama lain dalam mewujudkan suasana yang harmoni dan kondusif dalam pembelajaran. Yang kelima adalah berkaitan dengan bersikap adil, iaitu menjaga keseimbangan emosi, jangan menghukum orang yang tidak perlu dan juga adil dalam setiap aspek perkara tanpa memilih kasih. Dan yang terakhir adalah dengan nilai contoh etika dalam pendidikan adalah penuh kasih, iaitu bersikap baik dan berkasih sayang dengan menunjukkan perhatian dan juga prihatin kepada orang lain. Dan yang terakhir, saya akan menerangkan berkaitan dengan kepentingan
etika dalam pendidikan. Yang pertama, membentuk guru dan pendidik yang bertanggungjawab. Etika membimbing perilaku profesional pendidik, membantu mereka menjalankan tugas mereka dengan tanggungjawab dan penuh integriti. Yang kedua, pengembangan karakter dan moral. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggungjawab, kerjasama dan rasa hormat didorong oleh etika yang membantu dalam pembentukan karakter pelajar. Nilai-nilai ini penting untuk pertumbuhan moral individu tersebut. Dan yang ketiga adalah memastikan keadilan dalam institusi pendidikan, iaitu etika memperjuangkan akses pendidikan yang hak sama ratanya kepada semua orang tanpa mengira latar belakang, budaya, sosial atau ekonomi. Dan yang terakhir adalah menghindari penipuan dan plagiat, iaitu etika selalu mempromosikan integriti akademik dengan menekankan keperluan untuk berbuat jujur dan menghalang sebarang kecurangan dalam tugasan maupun peperiksaan. Seterusnya ialah isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital dan kesan-kesannya. Isu tersebut terdiri daripada plagiarisme dalam pendidikan, kekurangan pencapaian internet dan kemudahan digital dan persekitaran yang kurang kondusif untuk pembelajaran. Plagiarisme berasal daripada perkataan Latin iaitu plagio yang membawa maksud to steal atau mencuri. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, memplagiat, mencedok kata-kata atau ada daripada orang dan menggunakannya sebagai karya sendiri. Isu yang dibincangkan ialah pelajar bebas menggunakan bahan-bahan tersedia di atas talian tanpa pengawasan tenaga pelajar semasa peperiksaan dan membuat kertas kerja. Selain itu, pelajar cenderung melakukan plagiarisme kerana beranggap bahawa itu adalah jalan penyelesaian atau jalan mudah untuk menyelesaikan kertas kerja atau mendapatkan info tanpa ada rujukan penulis asal. Kesan-kesan akibat daripada isu tersebut ialah: yang pertama, perkembangan intelektual mahasiswa terbantut. Yang kedua ialah pembentukan mahasiswa sebagai pemimpin yang berfikiran rasional akan terjejas. Dan yang terakhir ialah ianya akan berkesan dalam sektor pekerjaan pada masa akan datang dalam isu salah laku integriti yang lebih berat. Seterusnya ialah kekurangan pencapaian internet dan kemudahan digital. Isu yang dibincangkan ialah sebahagian pelajar yang berada di kawasan luar bandar dan kurang berkemampuan tidak mempunyai pencapaian internet dan kemudahan digital seperti tidak mempunyai telefon pintar maupun komputer riba. Kerajaan Malaysia juga kurang menyediakan prasarana yang mencukupi untuk rakyat yang tinggal di luar bandar, yang mengakibatkan pelajar ketinggalan dalam pelajaran dan jurang pendidikan antara pelajar semakin bertambah. Pelajar yang kurang pelibatan ketika kelas di atas talian akan menghadapi masalah ketika kelas fizikal dijalankan kerana sudah ketinggalan jauh di belakang. Isu yang terakhir ialah persekitaran yang kurang kondusif untuk menjalani kelas di rumah. Isu ini dibincangkan kerana perubahan drastik dalam sistem pendidikan selepas penularan wabak COVID-19. Perubahan tersebut termasuklah dalam isu perubahan persekitaran pembelajaran. Oleh disebabkan ini, semua pelajar dikehendaki belajar secara atas talian di rumah. Terdapat juga beberapa pelajar terpaksa berkongsi ruang belajar bersama-sama adik-beradiknya yang lain. Hal ini akan menyebabkan pelajar sukar untuk memberi tumpuan sepenuhnya dalam kelas. Di samping itu, terdapat juga keluarga yang kurang memahami pelajar dan mengganggu pelajar semasa di rumah ketika menjalani pembelajaran di atas talian. Kesan daripada isu ini adalah mengganggu ketenteraman pelajar semasa kelas. Pelajar juga merasa tertekan dan lesu. Akhir sekali, pelajar juga kurang memberi tumpuan di dalam kelas yang akan menyebabkan pelajar itu ketinggalan dalam pelajaran. Saya akan membincangkan isu berkaitan cadangan dan penyelesaian bagi isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital menurut Tamadun Melayu dan Tamadun Barat. Pertama sekali, penyelesaian menurut Tamadun Melayu iaitu pihak kerajaan dan institut pendidikan. Penyelesaian oleh pihak kerajaan melalui cara menambah menara komunikasi yang menyediakan rangkaian terbaik terutama di kawasan tumpuan utama seperti sekolah-sekolah dan pendalaman. Selain itu, kerajaan dapat mengambil langkah untuk mewujudkan jawatan kuasa yang boleh meletakkan fokus yang khusus dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini bertujuan untuk membantu pihak Kementerian Pelajaran Malaysia bagi mendapatkan solusi terbaik. Kerajaan turut memberi pelepasan cukai serta pengecualian cukai pendapatan kepada ibu bapa pelajar untuk membeli peranti digital bagi keperluan anak-anak mereka sepanjang pembelajaran dalam talian. Penyelesaian bagi pihak sekolah pula boleh dilaksanakan dengan menyediakan peruntukan untuk membeli barangan digital. Kemudahan tersebut boleh diperuntukkan kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. Hal ini sedikit sebanyak boleh meringankan beban keluarga serta membantu pelajar yang terjejas untuk mengikuti kelas secara atas talian yang dijalankan dengan lebih mudah dan mengelakkan mereka daripada ketinggalan dalam pembelajaran. Seterusnya, penyelesaian oleh pihak ibu bapa kerana mereka ialah pihak yang signifikan untuk membantu pelajar menyelesaikan diri dengan keadaan semasa.
Ibu bapa perlu memberikan pemerhatian yang lebih terhadap anak mereka di rumah ketika guru mengajar secara atas talian bagi memastikan mereka tidak mudah kehilangan fokus dan tidak ketinggalan dalam pelajaran. Di samping itu, ibu bapa seharusnya menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif kepada anak mereka untuk menjalankan proses pembelajaran secara berkesan. Persekitaran yang kondusif boleh meningkatkan fokus serta memberikan keseronokan untuk belajar. Ibu bapa juga perlu memastikan mereka mempunyai waktu riadah yang secukupnya. Hal ini boleh membantu mereka untuk kembali aktif dan bertenaga secara tidak langsung dapat memberikan hasil yang terbaik dalam pembelajaran mereka. Penyelesaian yang berikutnya mengikut tamadun barat, di mana penyelesaian dari segi masa dan fleksibiliti, iaitu dengan mewujudkan fleksibiliti dalam pembelajaran digital pada masa kini. Pembelajaran fleksibel adalah antara model pembelajaran terbuka dan jarak jauh atau turut dikenali sebagai Open and Distance Learning, di mana ia mewujudkan ruang kebebasan kepada pelajar untuk mengikuti suatu kursus mudah diakses di mana sahaja dan pada bila-bila masa. Melalui kaedah pembelajaran ini, ianya memberi ruang kepada pelajar untuk menambah baik diri dan kemahiran bagi pembangunan kerjaya mereka pada masa hadapan. Akhir sekali ialah penyelesaian oleh pihak pelajar dan guru. Sebagaimana telah dibincangkan, antara masalah dalam pendidikan digital adalah plagiat. Terdapat beberapa individu, terutama pelajar, mengambil sikap sambil lewa terhadap cara-cara mengambil maklumat daripada artikel ataupun jurnal akademik. Hal ini akan mengakibatkan hasil kerja mereka dikelaskan sebagai plagiat. Untuk mengatasi masalah ini, terdapat beberapa kaunter laman sesawang seperti Quillbot yang boleh merubah struktur ayat untuk membantu pelajar memahami dan mengolah ayat mereka. Seterusnya, wujud juga laman sesawang untuk menjana citation ataupun petikan daripada maklumat dengan format yang tepat seperti citation generator. Hal ini dapat mengelakkan daripada risiko kehilangan data yang telah dicari terdahulu. Dari segi tenaga pengajar pula, guru digalakkan untuk membimbing pelajar untuk memastikan rujukan yang tepat dan berkualiti. Dalam kesimpulan, apa yang kemudian saya dapat daripada tajuk ini ialah di mana penggunaan platform digital sangat penting dan dijadikan sebagai medium utama pada zaman pandemik COVID-19 untuk semua institusi pengajian seluruh dunia. Ini memudahkan untuk pelajar menghadirkan diri dan masih menuntut ilmu secara alam maya di rumah masing-masing walaupun tidak menghadirkan diri secara fizikal di dalam kelas. Berdasarkan kejadian ini, terdapat beberapa perihal yang dapat dikemukakan. Antaranya ialah cabaran dalam penggunaan digital. Perkara ini memfokuskan tentang perilaku konsep etika sewaktu pelajaran berlangsung. Etika dalam pendidikan sangatlah penting kepada setiap generasi untuk mengelakkan perkara seperti plagiarisme antara pelajar. Apabila perkembangan ekonomi kita sekarang banyak berpaut pada digital, maka terlahirlah masyarakat digital. Apakah itu masyarakat digital? Masyarakat digital adalah masyarakat yang berhubung rangkaian internet dan platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan Twitter. Dengan penggunaan digital dalam pembelajaran, terdapat pelbagai kemudahan yang dapat dinikmati oleh pelajar kerana semua maklumat disediakan di dalam rangkaian internet. Mahupun begitu, dengan kelebihan yang ada, para pelajar memilih untuk melakukan kesalahan atau jenayah yang berkaitan dalam pendidikan seperti plagiarisme, di mana hasil peniruan karya orang lain tanpa pengetahuan tuannya. Perbuatan plagiarisme ini sangatlah tidak bagus dan dipandang serong dalam dunia akademik kerana di mana seorang itu akan memperoleh faedah atas kesusahan dan penat-lenah orang lain. Bab kata peribahasa, Allah membeli, menang memakan. Dalam dunia kita yang semakin hampir dengan evolusi digital sepenuhnya, masyarakat hendaklah bersatu teduh, bercerai roboh dalam menangani isu masyarakat digital agar mereka dapat berdiri di atas kaki mereka sendiri kelak. Pihak guru terutamanya dan pihak universiti haruslah cakna dengan isu pelajar seperti ini dan memetik maklumat dari luar bagaimana untuk memeteras isu seperti ini. Hal ini supaya generasi akan datang dapat melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab dan jujur agar dapat memimpin negara sendiri ke arah wawasan yang lebih maju dan disegani oleh negara-negara lain di serata dunia. Maka habislah perbincangan daripada kami ke 7. Terima kasih kerana mendengar. Sekian, terima kasih.